Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semuanya masih dalam keadaan sihat sejahtera ya. Jaga diri awak semua masing-masing. Pada hari ini kita akan sambung daripada tajuk yang minggu lepas, iaitu reka bentuk industri. Kalau minggu lepas awak dah belajar mengenai sejarah, prinsip, elemen dan reka bentuk industri ni, pada minggu ni kita akan sambung bagi eksplorasi, ekspresi dan juga apresiasi seni, di mana ianya lebih kepada latihan lah. Yang pertama yang kita kena tahu adalah bahan dan juga alatan dalam lakaran reka bentuk industri ni. Yang pertama adalah pensel HB. Ini adalah contoh gambar dia. Kenapa dalam banyak-banyak pensel HB menjadi pilihan? Dia ada sebab dia yang tertentu. Kita lihat ya. Penggunaan jenis pensel yang sesuai dan tepat dapat menentukan mutu lukisan yang dihasilkan. Jadi pensel ni dia ada jenis-jenis mereka yang tersendirilah. Seterusnya pensel ni dia digradekan mengikut kelembutan matanya dan digunakan untuk membuat garisan-garisan tertentu dalam lukisan. Di mana pensel ni ada yang pekat, ada yang lembut mengikut grade dia. Contoh khas untuk lukisan reka bentuk industri ni, kita lebih sarankan untuk menggunakan pensel HB. Hal ini kerana grade pensel HB ni digunakan dan sesuai lah bagi melukis garisan, menulis, melakar dan melukis garisan objek kerana ianya lebih lembut daripada pensel grade lain. Tapi mata pensel ni hendaklah sentiasa tajam untuk mendapatkan hasil kerja yang tepat, kemas dan juga bersih. Pensel yang tumpul ni akan menghasilkan garisan yang tidak seimbang dari segi kehitaman dan ketebalannya. Pensel diasah dengan menggunakan pengasah, pisau atau kertas las grade halus. Hujung pensel hendaklah sentiasa berbentuk kon. Seperti yang kita boleh lihat dalam gambar ni, hujung pensel ni berbentuk kon. Bermakna dia tajam lah. Kenapa kita kena pastikan yang pensel kita ni sentiasa tajam? Hal ini kerana kalau dia tumpul, dia akan menghasilkan garisan yang tak seimbang. Kenapa garisan tu akan jadi tak seimbang? Bila dia tumpul, garisan tu mungkin akan jadi lebih lebar daripada yang sepatutnya. Kalau tajam, kita mungkin boleh lukis garisan tu dengan lebih halus lagi. Jadi dia ada sebab-sebab dia yang tersendirilah. Seterusnya adalah pensel warna. Ini contoh gambar pensel warna. Ada macam-macam brand, ada pelbagai color. Ada yang ada 12 color, 24 color. Jadi terpulang mana yang sesuai lah. Kegunaannya adalah penggunaan pensel warna dapat menentukan perincian lukisan yang dihasilkan. Kalau pensel tadi, dia dapat menentukan mutu lukisan tersebut, manakala pensel warna ni dia menentukan perincian lukisan. Kita lihat ya. Pensel warna ni dia mempunyai warna yang terang hingga gelap dan sesuai digunakan untuk membuat perincian tertentu dalam lukisan. Ni bermaksud contohnya kita lukis padang rumput tu warna hijau. Jadi kalau kita nak bagi dia nampak sedikit 3D, kita mungkin perlukan warna yang cerah, warna yang gelap. Contohlah kalau kita hanya lukis padang dan rumput tanpa sebarang warna, mungkin kita tak dapat perincian yang lebih tepat. Kita hanya nampak gambar kosong tanpa sebarang warna. Sama seperti pensel tadi juga, mata pensel warna ni hendaklah sentiasa tajam untuk mendapatkan hasil kerja yang tepat, kemas dan juga bersih. Pensel warna yang tumpul akan menghasilkan perincian yang tidak menonjol dari segi warnanya. Kerana penggunaan pensel warna ni mungkin kita perlu tekan, kita perlu warna secara perlahan. Jadi mata pensel tu memainkan peranan. Kalau dia tumpul, akan menyebabkan perincian yang tidak menonjol lah.
seterusnya adalah French curve. Okey, French curve ni merupakan satu set pembaris sebenarnya. Tapi ianya digunakan khas untuk membuat lengkuk yang tidak bulat seperti lengkuk elips dan philip. Boleh dibentuk dengan menggunakan alat lengkung Perancis atau French curve. Okey, contohnya kita nak buatkan bentuk tu lengkuk tapi tak bulat. Selalunya kita akan buat lengkuk tu terus dia bulat separuh bulatan kan. Tapi ni dia betul-betul nak lengkuk dia sikit saja. Jadi kita boleh gunakan French curve ni. Okey, alat ini dibuat daripada bahan plastik lutsina dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk yang berlainan saiz mengikut keperluan penggunaannya. Okey, macam yang kita boleh nampak dalam gambar ni, dia ada yang panjang, ada yang kecil. Dan setiap keliling fungsi French curve ni ada kegunaan mereka tersendiri. Contoh di bahagian hujung tu kita boleh buat lengkuk yang kecil sikit, di bahagian atas kita boleh buat lengkuk yang lebih besar. Okey, French curve ni perlu disimpan dengan baik kerana ianya mudah patah. Sebab alat ni diperbuat daripada plastik. Okey. Selain pada tu, permukaan sekeliling French curve ni mudah berjeriji dan rosak. Okay, sama seperti pembaris biasa, kita akan buat garisan dan kita akan rapat dengan pembaris tu kan. Cuba bayangkan kalau pembaris tu ada lekuk. Jadi bila kita cuba buat garisan tu akan follow, akan ikut. Dia jadi lekuk terus garisan tu. Sedangkan kita nak satu garisan lurus, dia jadi lekuk sikit tengah-tengah. Jadi sama juga seperti French curve ni, dia mudah rosak disebabkan dia diperbuat daripada plastik. Jadi dia mudah berjeriji. Nak jaga, kita kena simpan dengan baik dalam satu tempat yang tertutup. Okay, seterusnya adalah marker pen. Ini adalah contoh marker pen. Dia ada pelbagai mata lah, grade mata dia. Sama seperti pensel tadi. Okay, penggunaan jenis marker pen yang sesuai dan tepat dapat menentukan mutu lukisan yang dihasilkan. Okay, ianya sama seperti pensel. Nah, halnya apa? Marker pen ni digradekan mengikut kelembutan matanya dan digunakan untuk membuat garisan-garisan tertentu dalam lukisan. Cuma bezanya kat sini, pensel tu kita masih boleh padamkan. Kalau marker pen ni tak boleh dah. Jadi selalunya kita akan lukis dengan menggunakan pensel terlebih dahulu. Kita dah pastikan lukisan kita tu tepat dan betul. Kita akan pekatkan lukisan tersebut dengan menggunakan marker pen. Okay, marker pen ni mempunyai mata yang berbeza dan terdapat mata halus dan juga mata kasar lah. Okay, kita kena ingat, marker pen ni perlu sentiasa ditutup sekiranya ianya tidak digunakan. Kenapa? Okay, marker pen ni akan kering sekiranya ianya dibiarkan terbuka terlalu lama tanpa menggunakannya. Dia samalah macam pen-pen biasa. Tapi bezanya marker pen ni dia lebih cair. Jadi kalau kita biarkan dia terbuka dan kita letak di atas meja dengan dalam tempoh jangka masa yang lama, mungkin bila kita nak gunakan balik dia dah kering. Jadi ianya akan cepat rosak jugalah. Okay, seterusnya kita masuk kepada bentuk mengikut fungsi, lakaran dia. Okey, ini adalah contoh gambar lakaran kerusi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bentuk mengikut fungsi ni berdasarkan lakaran tersebut? Okey. Untuk bentuk mengikut fungsi ni, fungsi lebih diberikan keutamaan berbanding bentuk sesuatu produk. Okey, ianya tidak menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Okey, kat sini kita nampak ianya kerusi. Jadi ianya lebih memberi keutamaan kepada fungsi produk tersebut, bukanlah bentuk. Kita tak pandang bentuk, kita pandang fungsi. Contoh kita nampak je kerusi. Okey, kerusi ni untuk duduk. Jadi kita nampak fungsi dia kat situ lebih daripada bentuk. Okey, seterusnya kalau ini bentuk mengikut fungsi, kita masuk pula kepada fungsi mengikut bentuk. Dia terbalik ya. Jangan keliru. Ini adalah contoh gambar lakaran dia, gambar kereta.
di mana bentuk lebih diberikan keutamaan berbanding fungsi sesuatu produk. Okey, yang boleh kita nampak dalam gambar ni, kereta ni tak ada bumbung. Jadi dia bentuk yang lebih menarik lah. Okey, lebih fungsi bentuk ni dia lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilai estetik tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Okey, kalau bentuk mengikut fungsi tadi lebih mengutamakan dan menekankan fungsi. Jadi untuk fungsi mengikut bentuk ni pula ianya lebih menekankan bentuk daripada fungsi. Mana bentuk luaran ni memainkan peranan yang penting. Kita akan nampak lah. Okey, ianya cantik sebab kita nampak bentuk dia dulu daripada fungsi. Okey, seterusnya kita masuk kepada teknik mewarna. Okey, di mana saya bagi contoh lukisan. Ini adalah pokok. Okey, macam mana teknik mewarna dia untuk mewarnakan pokok ni? Okey, yang pertama adalah kita perlu mulakan dengan warna yang lebih cair. Kita pilih dulu color apa, warna apa yang kita nak. Contoh kat sini warna hijau. Kita pilih warna hijau yang lembut, yang perlahan. Okey, seterusnya kita tambahkan lagi dengan warna yang sama hijau tapi ini lebih pekat ataupun lebih cerah lagi. Okey, kemudian kita tambahkan dengan warna yang sedikit gelap. Contohnya warna biru gelap untuk nampakkan dia lebih 3D macam timbul. Okey, seterusnya tambahkan warna yang lebih gelap lagi seperti nampak seperti akar lah macam tu kan. Okey, seterusnya kita warnakan keliling dia supaya agar dia timbul seperti 3D. Jadi kita perlu color di bahagian bawah. Selalunya warna gelap ni lebih kepada bahagian tepi. Di bahagian tengah adalah warna yang lebih cerah. Okey, ini adalah contoh gambar akhir di mana gambar warna yang lebih gelap berada di bahagian bawah dan juga keliling, di mana warna yang cerah pula terdapat di bahagian tengah. Jadi kat sini kita nampaklah teknik mewarna tu kita perlu mulakan dengan warna yang paling lembut terlebih dahulu. Kemudian baru kita campurkan sedikit demi sedikit warna yang lebih gelap. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, di mana kita akan sambunglah dengan latihan. Awak perlu melukiskan satu reka bentuk produk dan kemudian perlu hantar kepada saya lah. Itu sahaja untuk hari ini dan kita telah tamat untuk tajuk 7 iaitu reka bentuk industri. Terima kasih semua.